Terima kasih kepada rakan-rakan media yang menunggu. I was held back a bit tadi. Proses penamaan calon di Pandan berlaku dengan baik. 5 penjuru dan alhamdulillah daripada saling kenal mengenali dalam dewan tadi, insya-Allah saya yakin bahawa kempen di Pandan akan berlaku dalam keadaan yang baik. Semua calon-calon dikenali, semua parti-partinya juga dikenali, dan Pandan adalah satu kerusi bandar yang pengundinya adalah pengundi working class, maksudnya golongan bekerja. Orang susah pun ramai, pengundi yang tidak senang sangat pun ramai. Jadi insya-Allah saya berharap supaya kempen yang insya-Allah berlaku dengan baik di Pandan, dengan aman, tanpa serangan peribadi seperti yang saya nampak keakraban calon-calon yang 5 tadi, dan sebab itu saya yakin kempen di Pandan akan berjalan dengan baik, dan saya harap ia juga akan menjadi begitu di semua tempat di seluruh negara. Fokus dalam pilihan raya ini, pertama ialah kita nak meraihkan demokrasi. Ini adalah pilihan raya umum yang pertama yang anak-anak muda yang 18 tahun ke atas akan mengundi buat kali pertama dalam sejarah negara kita. Jadi PRU 15 ini sangat penting dan juga ada signifikannya tersendiri. Bukan saja soal siapa yang akan mendapat mandat, tetapi kita nak buktikan kepada anak-anak muda yang mendapat hak mengundi secara automatik buat kali pertama dalam sejarah, bahawa proses demokrasi di Malaysia ni bagus. Kita mengalu-alukan seberapa ramai pihak yang ingin bertanding, tidak ada parti yang lebih besar, lebih kecil, masing-masing diberikan hak untuk menawarkan tawaran yang terbaik kepada pengundi, kan? Dan kalau semangat itu kita boleh kekalkan bukan saja di Pandan tetapi di seluruh negara, itu akan memberi kenangan manis kepada pengundi-pengundi muda yang mengundi buat kali pertama. Itu antara sasaran kempen saya yang utama, bukan saja di Pandan tetapi di seluruh Malaysia, supaya kita menawarkan tumpuan itu lebih kepada beberapa perkara asas. Pertama, soal menyelesaikan masalah rakyat. Harapan saya supaya apabila kita menumpukan kandungan kempen kita itu kepada soal-soal rakyat, gaji, perumahan, soal peluang pekerjaan, kos sara hidup, soal pengurusan kewangan negara, itu akan membantu meyakinkan golongan muda supaya mereka tidak putus asa dengan proses demokrasi dan mahu mengambil penyertaan dalam proses demokrasi ini. Jadi alhamdulillah saya belum lagi ada peluang sepenuhnya untuk menyemak perkembangan penamaan calon di seluruh Malaysia. Laporan itu akan sampai kepada saya sebagai pengarah pilihan raya dari satu masa ke satu masa. Tapi setakat ini saya tidak mendapat apa-apa berita yang mengejutkan lah. Maksudnya alhamdulillah semua berjalan baik. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada pihak pengurusan pilihan raya, daripada pihak SPR, kepada pihak pegawai pilihan raya, returning officer, assistant returning officer, pihak media yang sama-sama merayakan demokrasi ini. Dan insya-Allah dalam 2 minggu yang akan datang kempen itu berjalan dengan baik, dan itu akan mengembalikan keyakinan rakyat kepada proses politik dan proses kerajaan di negara kita. Ya.
dengan adakah? Saya akan tunggu. Nanti yang tu nanti kena bagi mic kepada media. Aku memang pekak sikit. Saya selalu dengar headphone kuat kan. Saya ada dengar lebih awal. Malah saudara Tian Chua ada menghantar mesej kepada saya semalam menyatakan bahawa dia akan bertanding sebagai calon bebas di Batu. Semangat saya sama seperti yang saya sebut tadi. Sebenarnya proses demokrasi ni baik. Masing-masing ada hak dan itu hak saudara Tian Chua untuk bertanding di Batu. Batu sangat meriah. Saya tak tahu berapa penjuru ni, 8, 9 kan. Jadi rakyat berapa? 10. Kan, Batu sangat meriah. Saya dulu menghabiskan masa yang lama di UK kan, lebih kurang 10 tahun kan. Jadi kalau di UK tu saya ingat dulu saya melalui 2 pilihan raya umum di UK. Tahun pertama 97 masa Tony Blair menang, Labour ambil alih, kemudian tahun kedua 2002 kan. Dan saya juga pernah juga menyertai kempen untuk parti di sana lah kan. Apa yang saya tengok ialah kempen mereka itu meriah sebab parti-parti utama tu tetap bertanding lah. Tapi dia akan ada parti-parti yang menarik atau mencuit minat orang. Contohnya ada parti yang parti ayam. Jadi dia berkempen dengan dia pakai maskot ayam, calon tu sendiri ayam pergi mana-mana kan. So that is my view about democracy kan. I think saudara Tian Chua hantar message menyatakan hasrat dia untuk bertanding dan meminta supaya kawan-kawan lama memahami bahawa ini masa dia untuk dia mencuba jalan baru, tetapi dia kata komitmen dia kepada reformasi dan sebagainya itu tetap sama. Jalan mungkin berbeza tapi haluan tetap sama kan. Jadi dari segi itu saya alu-alukan semua dan itu harap saya akan memberi lebih motivasi kepada calon PKR PH di Batu, saudara Prabhakaran, untuk buat kerja dengan lebih. Kerana Tian Chua ada nama di Batu dan juga Prabhakaran sebagai anak muda yang mewakili golongan minoriti. Prabhakaran adalah calon parlimen daripada kaum India yang paling muda di seluruh Malaysia. Hanya PKR yang menampilkan anak muda India yang sebegitu muda untuk mempertahankan kursi kan. Jadi saya harap Prabhakaran akan menerima penyertaan Tian Chua itu dengan hati terbuka dan mengambilnya dengan semangat yang baik supaya untuk lebih bekerja kuat kan. Soal proses dalaman parti itu adalah soal pentadbiran yang akan berlaku selepas pilihan raya. Jadi saya tidak mahu memberi apa-apa reaksi sangat. I don't want to jump the gun. There is a process and we leave that process to the party. Tetapi saya harap penyertaan calon-calon, tak kisahlah daripada bekas PKR ke, ataupun kita tengok kadang-kadang yang UMNO bertanding atas PN, yang PN bertanding tak UMNO, macam-macam kali ni kan. Jadi saya mengambil sikap yang positif, iaitu I think it's good. The days where politics in this country is monopolized by one or two groups is over. And it's actually quite good. Biarkan orang memandang bahawa lebih banyak tawaran yang dibuat, maka rakyat berhak memilih kerana ada lebih banyak pilihan kan. So saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Tian Chua, kepada Prabhakaran. Saya nasihatkan jentera PKR dan PH di Batu menerima baik dengan hati terbuka dan dengan semangat persaingan penyertaan saudara Tian Chua dan elakkan apa-apa serangan peribadi. Jadi saya akan menghubungi kempen kita di Batu dan saya sendiri adalah pengurusi PKR wilayah, jadi di bawah tanggungjawab saya. Saya akan memastikan bahawa kempen PKR di Batu dan kempen PH
tertumpu kepada soal rakyat dan jangan masuk soal peribadi kan. Yang lepas tu lepaslah. Ya. Hello. Hidayah from MKINI. So at the moment, the PKR Lembaga Tata Tertib hanya akan siasat Tian Chua selepas PRU. Tak, Not for the moment. There is a due process. Kan there is a due process. Maksudnya mesti ada laporan terlebih dahulu dibuat. Kemudian selepas laporan itu dibuat, kemudian lembaga tata tertib akan tengok secara umum, kemudian kalau ada kes akan bagi surat tunjuk sebab, selepas tunjuk sebab itu dijawab, kemudian ada perbicaraan dan sebagainya. Jadi proses itu ada langkah-langkah dia yang telah kita putuskan di mesyuarat pimpinan pusat, saya ingat dalam bulan Ogos, ialah tempoh daripada Ogos sampai habis pilihan raya kita tidak akan kita menggantung sementara sebarang proceeding lembaga tata tertib supaya kita memberi sepenuh tumpuan kepada pilihan raya. Habis pilihan raya, I think the due process will start. Cuma macam saya sebut tadi, it is very important to appreciate that this is democracy. Dan kalau digombak lagi hebat, abang lawan adik, macam-macam kan. Jadi I think what people feel personally, the so-called historical baggage, so to speak, leave it aside, kerana tanggungjawab semua parti politik dan calon-calon yang bertanding ialah untuk kita meyakinkan terutamanya yang muda ini bahawa proses demokrasi ini adalah sesuatu yang cantik untuk kepentingan mereka yang boleh mengubah masa depan mereka. Jadi jangan kita buat mereka muak, dia rasa disillusion, kerana we are fighting political fatigue. Jadi saya tak mahu contohnya soal dalaman parti sekarang hanya kerana kita ada orang yang bertanding di tiket bebas, itu menjadi sesuatu yang terlalu emosional sehingga mengalihkan pandangan rakyat daripada fokus sebenar. Fokus sebenar ialah isu harga barang, isu rakyat. It's all about the voters tau. Jadi sebab itu kita suspend dahulu, dan the due process will take place after that. Okay? Ya. Yeah. Jadi mungkin soalan lain sikit lah daripada hari ini. Mic tak on kot? Tak on? Okay. Okay. Jadi baru-baru ni ada beberapa kepimpinan daripada Bersatu dan BN yang mempersoalkan mengenai harta yang diisytiharkan oleh YB kan. Antara hujahnya yang mengapa Invoke tu boleh mencapai nilai sebegitu. Jadi mungkin boleh tak komen YB. Saya akan huraikan dan menjawab secara terperinci dalam sidang media harian hari Isnin. Dia sebab kita kumpul lah semua ni kan. Kumpul semua, insya-Allah saya akan jawab secara terperinci hari Isnin. Okey? So hari Isnin. Hari ni kalau boleh kita tumpu soal ialah penamaan calon semua dulu kan. Okey, baik YB. Azwan Ali tarik diri daripada di Gombak dan katanya dia menyokong kepimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari dan dia juga ada cakap yang sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, dia akan masuk ke dalam Pakatan Harapan. Komen YB sendiri bagaimana? Saya mengalu-alukan. I think yang satu perkara yang saya ingat adalah perkembangan yang baik sejak 2018 ke belakangan ini kan. Bila politik ni meriah, politik ni kena terbuka dan merangkumi semua. Orang memang kepala lain-lain, perangai lain-lain kan. Jadi lagi kita menumpukan kepada the core issues. Maksudnya dalam bahasa Inggeris orang kata don't shoot the messengers. Watak-watak yang ada dalam masyarakat dan dalam politik, mereka adalah watak-watak yang berbeza. Jadi kita mungkin ada pandangan masing-masing mengenai karakter individu, tapi yang penting ialah tumpukan kepada isu yang dia nak bawa dalam politik. Jadi saya ambil semangat yang sama dengan saudara Azwan Ali. Saya minat dia masa dia menjadi host music tahun 87. So
saya pasti masih lagi ramai peminat dia daripada zaman dulu tu kan. Jadi yang penting saya harap apa-apa keputusan oleh siapa-siapa lah, termasuklah tokoh selebriti ke, kan, watak-watak yang ada dalam masyarakat kita, pandangan politik itu sama ada nak sokong orang itu, parti itu, sebaik-baiknya mereka landaskan kepada soal dasar dan soal isu, dan itu akan membolehkan kita melangkaui soal individu, penampilan dan lain-lain, dan juga soal kontroversi dalaman. So I take that in that spirit, dan saya alu-alukan semua lah. It will be fun to have Azwan Ali cheering on our side. Ada soalan lain? Ada lain. YB tadi semasa PC di Pusat Penamaan Calon, YB kata untuk kempen kali ni tak mahu dilihat bongkak dan sebagainya, tapi kita tahu YB memang orang yang lantang. Jadi kenapa nak tune, nak berubah pula macam tu? Tak, dia begini, dan ini keistimewaan pengundi Pandan. Oleh kerana Pandan ini antara kawasan yang paling padat tau dalam Malaysia. Ini antara kerusi parlimen paling padat. Keluasan dia kecil sangat, tetapi pengundi dia 150,000. Jadi kebanyakan soal urusan tempatan kan, soal kehidupan harian mereka itu selalunya diuruskan dengan baik oleh pusat khidmat dengan adun-adun yang ada di sini kan. Ini memang rekod saya daripada dulu. Jadi penampilan saya di Pandan sebenarnya sangat berbeza dengan penampilan saya di peringkat nasional. Kerana pengundi Pandan memang memahami bahawa tugas saya sebagai pimpinan nasional ialah untuk menjaga soal check and balance, soal rasuah, soal mencadangkan dasar-dasar kan. Jadi mereka daripada dulu lagi memang pada pandangan saya membuat pilihan sebahagiannya bukan semata-mata untuk saya berada di sini semata-mata, tetapi untuk membawa suara rakyat biasa ni ke pentas nasional. Baik. Jadi sebab itu pembawaan itu sebenarnya sangat berbeza dari segi pemahaman orang Pandan pengundi di sini dengan apa yang mungkin pengundi seluruh Malaysia ingat pasal saya. Sebab saya di Pandan tak lantang. Saya ingat saya memang dikenali sebagai seorang yang makan duduk kedai kopi, orang selalu jumpa macam itu. Dulu-dulu masa saya jadi ahli parlimen kat sini, hari Jumaat daripada pagi sampai ke malam saya akan ada kat sini, people can walk in kan. Jadi itulah nasihat saya kepada juru kempen dan jentera, kerana kebanyakan mereka ini orang baru. Saya dah tak ada lebih kurang 5-6 tahun. Dulu-dulu pun saya banyak berkempen di luar. Jadi yang baru-baru ini mungkin tidak memahami uniknya kempen dan juga penampilan saya di Pandan. Sebab itu nak memberitahu kepada mereka bahawa kempen di Pandan dia tidak sama dengan kempen di nasional, dan orang Pandan memahami itu. Jadi saya pun tidak mahu contohnya kempen itu jadi peribadi, ataupun oleh kerana PKR ini dilihat sebagai parti yang menang besar 2 pilihan raya berturut-turut di Pandan, jadi perkara itu diambil mudah sehingga nampak bongkak. Sebab selalunya masalah parti-parti politik ni bila dia kuat sangat di sesuatu kawasan itu, dia mudah jadi bongkak sebab dia rasa dia cukup mudah untuk menang. Jadi bila itu berlaku, dia tidak menghormati lawan. Kadang-kadang cara dia berkempen itu nampak kurang berhati-hati percakapannya. Sedangkan pengundi nak tengok parti dan calon yang benar-benar bersama-sama dengan mereka kan. Jadi itu ingatan yang memang saya berikan kepada jentera dan juga kepada diri saya lah. Okey? Ya. One last question. Will you be focusing on bread and butter issues rather than more high concept issues at the moment? It's okay, ini orang selalu tanya soal strategi kempen kan. Sebenarnya dia sangat berkait kan. Jadi pengundi kita di seluruh Malaysia memahami bahawa punca kepada kegagalan pentadbir memperbaiki keadaan seharian mereka
ialah pertamanya daripada soal rasuah dan penyelewengan dan juga ketidakcekapan pentadbiran, kerana kerajaan dilihat seolah-olah tidak ada idea apa nak buat. Dia tak dapat menangani masalah itu kan. Pengundi faham perkara itu. Pengundi juga faham bahawa kita tidak lagi boleh cuba menyelesaikan masalah yang semakin tenat ini dengan mengambil pendekatan yang sama. Dah buat 20-30 tahun dah. Kalau harga barang naik, buat jawatan kuasa, kita akan mengkaji. 7 bulan tak jadi apa kan. Jadi their understanding and comprehension, I think politician always underestimated. Okay, cuma, this is cuma kan. Selalunya kecenderungan pakatan yang kita kena berhati-hati ialah kerana soal rasuah itu mudah untuk diterangkan. Kerana rakyat memang faham. Jadi ada kecenderungan yang hanya bercakap tentang perkara itu semata-mata. Pengalaman saya berkempen lebih 1 dekad, awal-awal dulu dalam tahun 2010-2011, ni yang media ni pun masih di sekolah masa itu. You don't remember. Back then it was very difficult to convince people about corruption. Memang awal-awal tu dulu orang tak boleh, rakyat kita ni baik, dia tak tahu yang sebenarnya dia bagi amanah kepada ahli politik, menteri semua. Dia ingat orang buat kerja lah. Jadi zaman itu memang susah untuk meyakinkan orang. Tapi kita telah melalui proses 10 tahun. Dan daripada skandal kepada satu skandal sehingga dia menjadi 1MDB, dah masuk mahkamah, rakyat sebenarnya faham bahawa sistem politik kita adalah korup. Cuma dia juga agak tidak selesa kalau contohnya kempen Pakatan Harapan 100% bercakap mengenai kesalahan rasuah dan penyelewengan lawan. Mereka, they know that. Dia nak tahu apa yang kita nak buat lepas ini. Jadi olahan kempen saya sendiri, dan saya harap dan saya menasihati calon-calon yang lain, ialah kita berjaya menggubal naratif yang menyeluruh untuk memberitahu bahawa masalahnya begini, memang berpunca daripada rasuah. Sebab itu governance dan tata kelola nak tak nak kita kena pegang. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena meyakinkan rakyat dari segi kebolehan kita mentadbir. Dari segi calon-calon yang kita tampilkan itu di seluruh negara adalah berwibawa untuk menjadi pentadbir yang lebih baik, dan kita ada dasar-dasar yang luar kotak, yang untuk generasi baru yang memahami bahawa dunia digital sekarang ini telah berubah. We are no longer talking about 20 years ago, Even the economy has changed completely. High value, less impact infrastructure projects that takes billions of public money with very little domestic multiplying effect, for example. Rakyat faham. This is not the way to do it. It is about creating value that create local jobs so that employers can get more money and then pay more. Jadi soalan-soalan begini mesti dijawab dan mesti diolah dengan lebih baik. Jadi kalau ada imbangan naratif itu mestilah menyatakan punca, penyelesaian, dan sekali-sekala, oleh kerana zaman kita ini zaman Facebook, zaman social media, kadang-kadang saya ingat ahli politik tak faham. Sebenarnya ahli politik ni macam Netflix Korean teledrama. Dia tengok kita tiap-tiap malam. Jadi kalau tiap-tiap malam kita bercakap mengenai perkara yang sama, ulang dan ulang dan ulang, dia bosan. Kalau contohnya kita tidak ada perkara yang baru, penemuan baru, pun dia bosan. Jadi sebab itu, kempen saya dan PKR dalam 2 minggu akan datang, kita akan gabungkan semua. Sudah tentu akan ada pendedahan skandal yang baru. Kerana benda itu perlu diimbangi. Kerana kalau tidak, lawan kami, contohnya seperti Perikatan Nasional, akan menonjolkan diri mereka seolah-olah dia suci. Yang BN ni rasuah, yang PH ni Cina. Jadi kalau orang Melayu undi, nanti habis negara ini. Tapi bagi dia menampilkan, PN ni menampilkan diri dia sebagai dia Melayu, tapi dia tidak rasuah. Benda itu tak betul. Jadi perlu juga dibuktikan bahawa PN juga terpalit dengan beberapa
perkara yang melibatkan wang rakyat yang besar dalam tempoh 3 bulan itu. Jadi yang itu jadi tumpuan. Saya berharap dan saya yakin sebenarnya sebab selalunya kandungan kempen saya itu mengambil kira segala data, maklum balas. Kami selalunya dah uji dulu. Sebelum saya bercakap sesuatu olah tu, selalunya saya dah uji dahulu, saya tengok reaksi dulu, saya tengok apa isu yang penting dan sebagainya. It's like doing a K-pop drama. What is the best content that appeals emotionally to the logic and rational and emotion of the public to convince them to vote for Pakatan Harapan. So insyaAllah, let's see how it goes, but it will be fun. It will be fun. Okay? Nanti. Sasaran kursi seluruh Malaysia. Saya pernah sebut ini dalam temu ramah yang lain kan, dengan pelbagai media. Data yang kita ada terkini menunjukkan bahawa dari segi tahap sokongan mengikut kaum di setiap negeri dan secara purata kebangsaan setakat minggu ini adalah sama seperti tahap sokongan 3 minggu sebelum mengundi dalam tahun 2018. Jadi sebab itu saya dengan konsisten mengatakan bahawa tidak ada pakatan yang boleh mendabik dada mengatakan mereka akan membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Masih belum nampak kelihatan. Dalam keadaan terkini dengan bentuk sokongan begitu, maknanya Pakatan Harapan berada di depan sebagai gabungan. Pakatan Harapan berdasarkan sokongan itu berkemampuan mendapat antara 80 ke 90 kerusi di seluruh negara buat masa ini. Sudah tentu dalam 2 minggu akan datang dia bergantung kepada macam mana keadaan kempen dan sebagainya, dan kita dapatan kita kerana we have a computer system that calls tens of thousands people every day. So we know every day bagaimana tahap sokongan itu turun naik kan. Of course, kalau dia lebih baik, dia akan melonjakkan Pakatan Harapan melepasi 90 kursi. Kalau ada kontroversi yang kami tidak berjaya kawal ataupun lawan kita membawa naratif kempen yang lebih baik, maka ada kemungkinan dia jatuh kan. Jadi dalam keadaan begitu, ada beberapa jalan untuk Pakatan Harapan seperti tahun 2018, because you have to know that the support level is the same now 3 weeks before election, dulu dan sekarang. Kejayaan Pakatan Harapan 2018 dahulu ialah meyakinkan pengundi-pengundi atas pagar yang nak mengundi PAS bahawa mengundi PAS itu sebenarnya tidak akan membawa apa-apa perubahan kerana dia membazir undi. Sebab itu di Pantai Barat dalam 2018, daripada minggu pertama kempen ke minggu kedua kempen, yang ketara ialah penurunan sokongan kepada PAS. Kerana lebih ramai pengundi atas pagar Melayu merasakan persaingan adalah antara BN dengan PH. Kalau bagi kat PAS, rugi saja kan. Jadi itu sebenarnya cabaran kepada Pakatan Harapan. Undi PN sekarang mirip kepada tahap sokongan PAS 2018. Kalau PH berjaya meyakinkan pengundi-pengundi atas pagar Melayu bahawa mengundi PAS itu sebenarnya membuang undi kerana dia tidak akan menang banyak kerusi terutamanya di Pantai Barat, itu akan berjaya swing 3-4% lagi pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan, dan itu akan melonjakkan Pakatan Harapan melepasi 90 kerusi. Bila Pakatan Harapan melepasi 90 kerusi, ia akan menjadikan Pakatan Harapan blok terbesar di Semenanjung dan bergantung kepada mandat di Sabah. Saya ingat sebuah kerajaan yang stabil boleh dibentuk di antara Pakatan Harapan dengan gabungan-gabungan parti daripada Sabah dan Sarawak. Jadi setakat ini itu pembacaan kita. Kita hanya boleh tahu sama ada peralihan yang baik itu
lebih kurang beberapa hari sebelum pilihan raya saja. So that's the game plan now, and I think it has been going like that. Jadi strategi Datuk Seri Zahid memanggil pilihan raya secara mengejut sekarang dengan harapan mereka berjaya mengekalkan kemenangan di Johor dan Melaka, sebenarnya telah memakan diri. It backfired miserably. Kerana itulah bacaan. Sebenarnya bacaan politik ni. Sebab itu saya selalu kata, kalau ahli politik ni dia hidup dalam kepompong dia dan dia tidak semak sebenarnya secara saintifik. Kita ada teknologi yang boleh semak secara saintifik every day now. Kalau tidak semak secara saintifik keadaan sokongan di bawah, kita akan lalai dengan mengandaikan apa yang berlaku di Johor itu keadaannya sama dengan PRU sekarang. Keadaannya cukup berbeza. Jadi bila Datuk Seri Zahid memaksa Datuk Seri Ismail Sabri membubarkan parlimen awal, dia ingat sokongan besar yang didapat di Johor itu sebenarnya akan berulang. Sedangkan di mata pengundi, Johor itu lain, pilihan raya umum lain. Jadi sebab itu saya kata jangan merendah-rendahkan kepintaran pengundi. Pengundi sangat cerdik. Dia tahu PRN Johor tidak mengubah apa-apa pun kerana ia hanya pilihan raya negeri. And rakyat tahu, pengundi tahu bahawa sistem pentadbiran negara kita ini dikawal oleh kerajaan persekutuan. Dia turun mengundi di Johor pun dia tak akan mengubah apa-apa. Tak ubah harga barang, tak ubah gaji dan sebagainya kan. Tapi ini pilihan raya persekutuan. Jadi sokongan itu telah kembali kepada 2018 dan itu meletakkan BN dalam keadaan yang begitu defensif. Tak campur lagi dengan segala perpecahan, pergaduhan yang ada dalam BN sekarang. Sebab itu saya ingat Pakatan Harapan kena begitu berhati-hati berkempen kali ini. Supaya tidak nampak bongkak, supaya menjaga sensitiviti semua kaum, supaya memastikan bahawa kita menumpukan soal menyelesaikan masalah, soal dasar alternatif. Kalau ini berjaya dibuat dalam 2 minggu akan datang, saya berharap itu akan meyakinkan pengundi atas pagar untuk tidak mengundi PN sebagai parti ketiga kerana mereka takkan dapat banyak kursi, dan mengalihkan sokongan itu kepada PH, dan itu akan melonjakkan PH melangkaui 90 kerusi. Okey? So, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya kena pergi jumpa pengundi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada maklum balas yang lain, pihak komunikasi di Ibu Pejabat PKR, Ciliong ada kat sini, akan menguruskan makluman. Tetapi secara umumnya lah, sidang media saya minggu depan ialah hari Isnin, hari Selasa dan hari Khamis di Ibu Pejabat. The press alert will go out pukul 11.30, kecuali ada on the ground campaign. Contohnya esok saya akan turun di Pasar Pagi Taman Muda dekat tadi tu. Itu adalah pasar pagi bukan Islam yang paling besar di sebelah timur KL. Jadi memang kalau kempen di sebelah sini untuk mengukur sambutan masyarakat bukan Melayu, selalunya wartawan akan pergi tengok sendiri di Pasar Pagi Taman Muda bila calon-calon turun. Jadi saya jemput semua pihak media untuk bersama-sama dengan saya esok, kalau ada nak buat liputan on the ground, esok pukul 8 kami mula jalan lah untuk berjumpa pengundi dan sebagainya. Kalau ada maklumat lain di kempen di Pandan sendiri yang akan ada sidang media seperti ini, yang itu kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Otherwise, is actually Monday, Tuesday and Thursday at 11:30 dekat pusat media di Ibu Pejabat PKR. Terima kasih banyak-banyak. Malam ni saya berceramah. Jadi kalau saya sentuh sikit pasal itu strategi kempen, Datuk Seri Anwar akan mengepalai jelajah ceramah Pakatan Harapan. Sebab kandungan dia lain, tumpuan dia lain, dan masa yang ada itu tidak membolehkan ceramah yang panjang seperti ceramah saya. Kerana ceramah saya paling kurang 1 jam. Saya terangkan semua satu-satu kan. Jadi PKR akan memberi tumpuan
kepada kandungan-kandungan ceramah untuk pengundi yang spesifik. Satu, pengundi atas pagar Melayu. Kedua, pengundi muda. Dan ini akan dikepalai oleh saya. Kita akan ada 12 tempat di seluruh Malaysia, bermula di Pandan dan di Tanjung Malim malam ini. Dan kalau tengok jadual yang telah saya letakkan di Facebook saya, rakan media dan orang ramai boleh tengok, tumpuan kita memang di kawasan Melayu dan kawasan campuran yang banyak anak muda. Jadi malam ini saya akan memulakan di majlis di Padang MPAJ malam ini, insyaAllah. Dan dengan serampang dua mata sebegini, maksudnya Datuk Seri Anwar mengepalai jelajah Pakatan Harapan untuk membina keyakinan kerajaan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Saya mengepalai ceramah yang khusus dengan kandungan yang syarat, yang bukan sekadar retorik nak menang, tetapi kupasan yang itu akan dibuat oleh saya di semua kursi-kursi tumpuan yang kebanyakannya PKR dan juga kawasan sekeliling Amanah dan DAP bertanding. Terima kasih. Okey, terima kasih.